Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Asnawi bin Hassan, nombor matrik 204-603. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa berkaitan pengurusan KEM. Jadi isu-isu semasa berkaitan pengurusan KEM ini terbahagi kepada dua, iaitu isu antarabangsa dan juga isu peringkat kebangsaan. Yang pertama sekali adalah untuk isu antarabangsa. Yang pertama sekali adalah kesihatan. Masalah isu kesihatan ini adalah yang melibatkan para pekerja di sebuah kem. Ini kerana ada setengah kem yang terletak begitu jauh daripada kediaman pekerja, menyebabkan pekerja-pekerja ini jarang balik, dan juga masalah isu jadual bekerja yang tidak begitu teratur dan kemas, menyebabkan para pekerja ini mengalami masalah kesihatan mental. Yang kedua pula adalah kecekapan staf dan pekerja. Jadi apa yang seperti yang kita sedia maklum bahawa bila ada sesebuah kem yang dibina, memerlukan pekerja-pekerja yang ada perlu bertindak dengan cekap untuk menguruskan segala fasiliti ataupun peralatan yang ada dalam kem tersebut. Namun apa yang sebaliknya berlaku, para pekerja tidak begitu mahir dalam mengendalikan sesuatu peralatan ataupun sesuatu kerja yang ditugaskan, menyebabkan kecekapan staf dan pekerja ini turut menjadi salah satu isu. Yang ketiga pula adalah komunikasi dengan keluarga peserta. Untuk yang isu ini, apa yang terjadi adalah keluarga peserta ataupun pengunjung tidak mengetahui apa yang berlaku kepada keluarga mereka ataupun teman mereka bila berkunjung ke dalam sebuah kem. Mungkin adalah kerana komunikasi antara pekerja dengan keluarga yang tidak begitu jelas, ataupun mengalami masalah daripada segi gangguan line telefon, sebab kita pun tahu bahawa kem ni kadang-kadang berada di jauh pelosok hutan yang di mana akses telefon adalah kurang. Yang keempat pula adalah pemasaran. Apabila sesebuah kem ni dibina, kaedah pemasaran adalah sangat jarang digunakan. Mungkin mereka hanya berharap kepada pengunjung untuk menyampaikan cerita tentang betapa seronoknya berada di kem ni daripada mulut ke mulut orang lain. Namun mereka tidak memakai kaedah pemasaran, menyebabkan ramai pengunjung ataupun orang luar tidak tahu mengenai kewujudan kem yang ada. Dan yang terakhir sekali adalah prasarana dan fasiliti. Walaupun negara itu maju, tapi belum pasti lagi kem itu turut berada setaraf dengan kemajuan negara tersebut. Kadang-kadang walaupun negara itu maju, tetapi prasarana dan fasiliti yang berada di kem tersebut adalah sangat begitu mundur dan tidak begitu diambil berat. Baiklah, untuk isu peringkat kebangsaan pula adalah yang pertama sekali adalah isu keselamatan. Seperti yang kita sedia maklum yang bahawa majoriti ataupun kebanyakan kem-kem yang berada di Malaysia ni tidak begitu mengambil berat tentang isu keselamatan, seperti contoh kawasan kem tersebut tidak berpagar ataupun tidak mempunyai pengawal keselamatan, yang di mana apabila tak ada benda-benda macam ni, orang boleh bebas keluar masuk. Jadi bila ada berlaku pergerakan yang bebas keluar masuk ni, tanpa kita sedari boleh mengundang masalah lain seperti berlakunya kes jenayah seperti pencurian dan sebagainya. Yang nombor dua adalah kebersihan. Ini pun salah satu yang biasa terjadi ataupun sering terjadi dekat kem-kem di dalam negara kita ni. Seperti contoh, sampah-sampah dibuang dalam tong sampah, walaupun tong sampah tu disediakan, tetapi mereka tidak mengemas sampah tu macam diorang buang sampah tu ke tempat yang lain. Diorang biar je dalam tong sampah tu. Lepas tu apabila ada kemasukan pengunjung baru ke dalam kem tersebut, baru diorang bersihkan. Ini sepatutnya tidak harus berlaku sebab apabila banyak sampah-sampah ni dikumpul, boleh mengundang pelbagai penyakit seperti datangnya haiwan-haiwan perosak dan serangga yang lain. Yang ketiga pula adalah fasiliti dan prasarana. Ini
yang selalu juga sering terjadi dekat kem-kem dekat Malaysia ni, banyak fasiliti dan prasarana tidak begitu diambil berat, macam dibiarkan begitu saja, tidak berlakunya penambahbaikan. Konsep mereka selagi boleh pakai, kita pakai. Dah rosak baru ganti. Sepatutnya benda macam tu tak boleh berlaku sebab uh, apabila kita menyentuh isu fasiliti dan prasarana ni, dia berkaitan dengan isu keselamatan. Jadi apabila fasiliti dan prasarana berada di tahap yang lemah, maka keselamatan juga boleh turut diancam. Yang keempat pula adalah tenaga kerja. Kem-kem di Malaysia ini jarang sekali mempunyai tenaga kerja yang sangat kita boleh cakap sebagai mencukupi, sebabnya mungkin ramai yang tidak tahu bahawa urusan sesebuah kem memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk memastikan operasi pengurusan kem terus berjalan. Mungkin disebabkan kerana mereka ini tidak tahu bahawa wujudnya peluang pekerjaan, ataupun mungkin juga mereka memikirkan bahawa bayaran gaji adalah rendah. Yang kelima pula adalah kemusnahan alam semula jadi. Kebiasaannya, kem-kem yang dibina adalah berada berdekatan ataupun berada di dalam kawasan alam semula jadi. Namun, apabila mereka membina sebuah kem, mereka memakai ataupun mereka memusnahkan segala apa yang ada seperti pokok, tumbuh-tumbuhan untuk membina fasiliti dan prasarana. Yang sebaiknya adalah sepatutnya apabila mereka ingin membina sebuah kem di dalam kawasan alam semula jadi ini, pengurangan sumber sumber ini haruslah diminimumkan sebaik mungkin supaya kelestarian itu dapat dikekalkan. Namun sebaliknya yang berlaku. Dan yang akhir sekali adalah isu kewangan. Apabila sebuah kem atau pengurusan kem ada isu kewangan ini, sebenarnya dia boleh menjejaskan segala perkara seperti daripada segi gaji pekerja ataupun daripada segi menambah baik infrastruktur. Kalau macam pengusaha kem tu dia tidak ada dana ataupun kewangan yang tidak kukuh, jadi kerja-kerja penambahbaikan tu tidak dapat dijalankan. Dan ini sememangnya satu isu yang daripada dulu lagi yang sering diperkatakan oleh orang ramai. Baiklah, untuk yang seterusnya adalah kajian kes glamping di Malaysia. Jadi saya telah memilih Cellar Rest Resort Pahang di Jadi Baik. Jadi Cellar Rest Resort Pahang ni terletak di Jadi Baik. Kedudukannya yang terletak di aras ketinggian 600 meter dari aras laut, menjadikan suasana yang sejuk dan dingin buat para pengunjung. Malahan pula Jadi Baik terletak 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, yang menyebabkan ramai pengunjung yang datang ke tempat glamping ini lebih-lebih lagi ketika cuti. Kemudahan fasiliti yang disediakan di kawasan glamping ini adalah untuk keselesaan para pengunjung seperti tandas, surau, taman permainan, ruang makan dan sebagainya. Dengan adanya fasiliti ini, para pengunjung tidak perlu khawatir, malah fasiliti di sini sentiasa ditambah baik mengikut keadaan semasa. Terdapat aktiviti-aktiviti edukasi yang ditawarkan buat para pengunjung di kawasan glamping ini seperti waterfall trekking, river betting, memancing, jungle trekking, lake rafting, jungle discovery dan juga river walk. Untuk harga pula yang ditawarkan adalah RM95 seorang, tidak termasuk dengan makanan. Bagi kanak-kanak pula, harga adalah RM75 untuk kanak-kanak di bawah usia 12 tahun sehingga 4 tahun sahaja. Untuk memudahkan urusan para pengunjung, pihak pengurusan telah mengambil inisiatif seperti telah mencipta sebuah nama web khas berkenaan kawasan glamping ini, iaitu cellarrest.com. Para pengunjung boleh melayari nama web ini untuk mendapatkan segala maklumat yang diinginkan dan juga boleh terus berhubung dengan pihak pengurusan untuk membuat tempahan dan juga pembayaran. Jadi apabila pihak pengurusan Cellarrest ni dia ada buat sebuah nama web. Jadi para pengunjung yang ingin datang tidak perlu memikirkan bahawa adakah maklumat yang mereka dapat ni maklumat sekadar kabar angin ataupun tidak sahih. Mereka boleh terus direct ke laman web ini untuk melihat segala aktiviti ataupun apa yang ada di dalam kawasan glamping tersebut. Dan ini adalah satu inisiatif yang terbaik ataupun disenangi oleh buat para pengunjung. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.